Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita sambung balik bab sebatian karbon. Sebenarnya kita sudah belajar sebelum cuti hari itu, uh, cuma cikgu lupa ajar tajuk sawit ini, tertinggal. Oke, jadi hari ini cikgu sambung. Oke, seperti yang kamu tahu, Malaysia adalah pengeluar minyak sawit terbesar di dunia. Dan kerana sawit ini lebih murah, maka ia dianggap menjadi ancaman kepada minyak-minyak yang lain seperti minyak zaitun yang dikeluarkan oleh Eropah, negara Arab, minyak kacang soya yang dikeluarkan oleh US, China. Jadi kadang-kadang ada kontroversi usaha-usaha dari negara luar untuk memboikot sawit. Tapi sawit minyak bagus. Oke, sawit adalah keluarga pokok palma. Tahu pokok palma yang daunnya macam sisir? Apa dia? Nipa, pokok pinang, kelapa. Jadi, reka bentuk buahnya pun sama, iaitu ada sabut. Sabut. Ada tempurung. Dan ada isirung. Kalau kelapa dan pinang ada isirungnya yang kita guna. Sabut kita buang, tapi untuk sawit tidak. Sabut ni yang banyak faedahnya itu minyak ini. Minyak masak kita ni. Ini minyak isirung, jernih sedikit. Okey, jadi persoalannya sekarang ini ialah bagaimana kita keluarkan minyak dari sabut dan isirung. Itu sahaja dia punya cabaran dan tidak perlu teknologi tinggi. Perlu kilang lah. Kalau di negara-negara miskin, contoh Afrika, kalau kamu perhatikan, di sini dia tengah menumbuk sebenarnya. Sebenarnya dia tengah menghancurkan sabut minyak sawit. Kalau menampak ni. Hancur sampai lumat. Lepas tu perah, bila perah dapat cair ini. Lepas tu tapis. Kamu tengok dia tapis. So ada sampah, ada pasir, batu-batu halus. Kan dari tandan. Ada serangga. Lepas tu diletak di dalam bekas dan dibiarkan mendap. Tapi, untuk tujuan industri, mestilah kita guna kaedah macam dikilang. Peringkatnya, yang pertama, dia ada simple saja, ringkas saja. Buah tandan itu disterilkan. Lepas disterilkan, dileraikan buah dari tandan. Lepas dileraikan, dihancurkan. Lepas tu ditekan, diperah. Lepas diperah, baru diemparkan untuk keluarkan minyak. Barulah ditapis, dapatlah minyak. Jadi tidak banyak dia punya langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang pertama macam mana kita ekstrak minyak sawit? Ke ekstrak ni maknanya kita keluarkan. Jadi persoalannya macam mana kita keluarkan minyak dari buah sawit. Itu sahaja. Langkah pertama ialah pensterilan. Pensterilan ini kamu ada belajar dalam bab mikroorganisma, iaitu sesuatu perlakuan yang melibatkan suhu. Jadi dalam kes ini, pensterilan ialah melibatkan steam. Itu sebabnya sawit, ladang minyak kilang sawit tu kamu boleh nampak asap putih. Asap putih itu ialah asap steam, uap air. Ada satu asap kelabu. Kelabu itu ialah hasil pembakaran tempurung dan sabut sawit untuk mendidihkan air untuk menghasilkan steam untuk mensterilkan sawit. Ini troli ni. Ini macam kereta api ni masuk ke sana. Ini yang dipanggil, kalau orang kilang panggil boiler. Apa dia? Dang-dang ataupun tempat, bukan boiler. Ini periuk tekanan. Periuk tekanan itu dihasilkan menggunakan steam. Steam dihasilkan oleh boiler. Steam diguna di periuk tekanan tu. Dimasukkan macam periuk KFC. Jadi apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk membunuh bakteria dan juga kulat.
buah sawit kalau kita biar beberapa hari akan buruk. Buruk itu sebab minyaknya, nutriennya diuraikan oleh bakteria. Jadi, untuk mengelakkan sawit ini tidak buruk, buahnya tidak masam, maka disterilkan. Bunuh dulu mikroorganisme. Oke, kamu tengok ni, boleh nampak steam. Boleh nampak steam ni. Wop. Oke, satu lagi tujuannya ialah untuk melembutkan sabut. Oke. Kenapa? Supaya buah itu mudah ditanggal daripada tandan. Supaya tandan dengan buah sawit itu, biji sawit itu terlerai. Oke, itu tujuan pemanasan. Macam ayam, kalau kita mau cabut bulunya kan, kita mesti redam dalam air panas. Oke, next. Buah kelapa sawit, seterusnya penanggalan. Penanggalan ini kita leraikan. Dileraikan. Benda ni bergulung. Ini bergulung. Jadi ada ruang ini, ada rod stainless, keluli. Jadi bila bergulung berlanggar, akhirnya terlerai tu buah dan keluar jatuh daripada ini. Oke, daripada mesin penanggal. Jadi sekarang ni kita ada biji sawit. Sabut. Tandan sudah tertanggal. Jadi apa perlu dibuat dengan biji sawit? Oke, biji sawit itu dicernakan, yaitu dikisar macam kita blender rempah, kan, dipanaskan, energi tinggi, kemudian pemutar untuk mengasingkan. Oke. Diasingkan tempurung daripada sabut. Oke. Sabut ini. Ini mesin berskala kecil, ini model kecil. Tapi kalau dikilang, lagi besar. Kilang yang sebenar. Oke, seterusnya. Pengekstrakan. Macam mana kita keluarkan minyak? Jadi, dia ada diperah dengan penekan hidrolik. Penekan hidrolik ini macam, dia ada skru. Macam kita skru, jack. Ada tu jack and pump kan? Ada tu jack tu pakai skru yang macam zigzag tu. Bila kita putar skrunya naik. Begitulah lebih kurang. Jadi, sabut tadi diperah, bila diperah, keluarlah minyaknya. Setelah keluar minyak, setelah keluar minyak, barulah ditulinkan. Apa pula berlaku kepada isi rong? Isi rong ini diasingkan daripada tempurung dan minyak diekstrak, dituras. Dan ditulinkan. Inilah minyak isi rong. Ini minyak sawit. Minyak sawit tadi setelah lompat pula. Setelah diekstrak, dituras. Dituras ni dia ada penapis macam penuras air itu. Jadi ini sebelum, ini selepas. Selepas dituras, barulah masih lagi dituras. Dilalukan. Saya rasa ini penulinan sudah ni. Bukan penurasan ini. Penulinan. Antaranya disteamkan untuk menyingkirkan asid, ya, untuk mengelakkan minyak masak. Minyak itu menjadi masam. Satu lagi, dilalukan melalui karbon yang diaktifkan, tujuannya untuk melunturkan warna. Jadi kamu tengok warnanya dari sini ke sini. Dari perang ke itu. Kenapa? Sebab ada karbon. Penapis karbon. Karbon yang diaktifkan. Jadi isi rong sama juga peringkatnya, dipecahkan, hancur, perah, turas, lepas turas, tulinkan. Komponen minyak sawit. Minyak sawit komponen utamanya ada dua, yaitu
Minyak sawit ini dalam keluarga-keluarga lemak. Okey, ada gliserol dan ada asid lemak. Okey, gliserol 1 unit. 1 unit gliserol 1 unit dan asid lemaknya ada 1, 2, 3. Jadi 1:3. Lemak ataupun minyak sawit adalah triglycerida namanya kalau bahasa kimia, iaitu terdiri daripada 2 molekul gliserol dan asid lemak dengan nisbah 1:3. Okey, okey. Lemak seperti yang kamu belajar sebelum ini, lemak ada 2 jenis, iaitu lemak tepu dan lemak tak tepu. Jadi minyak sawit ini lebih baik dari segi kandungannya berbanding sesetengah minyak. Okey, kita tengok dia punya lemak tepu. Okey, lemak tepu kita ambillah satu saja, kelapa. Kalau kelapa kamu tengok 6, 47, 18, 91 untuk jenis-jenis lemak tepu ni. Manakala minyak sawit tiada, ada. Maknanya dia punya lemak tepu kurang. Jadi maknanya dia bagus. Okey, bagus dari segi untuk kesihatan. Kita tengok minyak yang bagus, tak tepu. Okey, kalau kelapa 62, kalau sawit tinggi 40, 10. Jadi sawit ini masih lebih baik berbanding minyak kelapa. Begitulah juga dengan minyak yang lain. Okey, seterusnya kita lihat sifat-sifat minyak sawit. Minyak sawit kalau dioksidakan akan menghasilkan radikal bebas. Radikal bebas kamu belajar tingkatan 4. Okey, tidak baik untuk kesihatan. Itu sebabnya minyak masak yang kita sudah guna tu jangan diguna balik. Kalau dia sudah berubah sifat, berubah warna itu maknanya sudah banyak radikal bebas. Kita kena ganti dengan minyak baru. Mak kita pun tahu tu. Minyak tu kalau sudah rosak ganti dengan minyak baru. Okey, hidrolisis. Kalau kita pecahkan minyak ini, kita hadamkan pakai air, macam kita makan tu, minyak akan terurai kepada komponennya tadi apa dia? Gliserol dan asid lemak. Ester, sayang kita tidak boleh pergi makmal, kalau tidak kita boleh buat eksperimen ini. Ester boleh bertindak dengan alkohol untuk menghasilkan minyak sawit asid lemak ni boleh bertindak dengan alkohol menghasilkan ester. Ester ini salah satu kegunaannya untuk biodiesel, satu lagi untuk perasa, pewarna yang dalam makanan tu kan, itu dipanggil ester tu. Kalau di makmal kita boleh buat perasa anggur, belon-belon. Okey, apa kandungan utama minyak sawit? Kalau kamu tengok iklan-iklannya, palm oil is natural source of vitamin A, C and E. Moisturizing properties, maknanya pelembap. Jadi minyak sawit ini boleh jadikan pelembap kulit. Okey. Okey, lemak. Lemak, kandungan lemak tepu dan lemak tak tepunya adalah seimbang. Maknanya sawit ini, minyak sawit berbanding dengan minyak haiwan. Minyak haiwan banyak lemak tak tepu, tidak baik untuk kesihatan. Okey, vitamin, kaya dengan vitamin A dan E. Bahan antioksida. Jadi ada karotin, karot. Karotin, karot. Karot itu kan lobak. Lobak itu diberi nama carrot sebab karotina. Karotina yang warna lobak, warna perang tu. Itu sebabnya sawit, kalau kamu tengok warna minyak asalnya warna karotin. Okey, yang memberi warna kepada minyak sawit itu ialah karotin. Warna-warna perang ni, ni karotin. Okey, faham? Okey. Dan vitamin E. Okey, vitamin E ini bagusnya ialah
Vitamin E adalah antioksida. Okey, menghentikan proses pengoksidaan. Jadi bagus untuk kesihatan. Sebab antara penyebab penyakit, contohnya bara, ialah di dalam badan kita banyak antioksida. Okey, seterusnya kita lihat penggunaan ataupun kegunaan minyak sawit. Seperti yang kamu tahu, banyak kegunaan minyak sawit. Antaranya dibuat sabun. Selain daripada minyak masak, alat kosmetik. Kalau kamu perhatikan, apa ini? Pembungkus ubat. Bekasnya tu kan, kapsul. Kapsul ubat. Kapsul ubat itu dari sawit. Okey, satu lagi lemak susu. Ada susu yang dibuat dari sawit. Jangan terkejut, ada susu dibuat dari sawit. Okey, minyak masak biasa. Margarin, coklat. Ya, lemak sawit digunakan untuk buat coklat. Okey, ini cikgu ulang balik. Coklat, margarin, minyak masak, vitamin, lemak, susu, kapsul ubat, kosmetik, sabun. Ini kegunaan minyak sawit. Okey, pengurusan lestari dan kepentingannya dalam industri sawit. Seperti yang kamu tahu, sawit ini contohnya tandan diguna semula, diletak di pokok sebagai baja. Okey, habuk pokok sawit itu boleh dibuat perabot, gantian kayu. Okey, daunnya kalau kamu tengok di ladang, daun dibiar reput, dipangkal, ditutup tu pangkal sawit dengan daun, dibiar di situ. Jadi tujuannya sebagai baja kompos. Jadi maknanya lestari lah, maknanya kan diguna. Bahan-bahan buangan tu tidak dibuang saja, tapi diguna. Itu dipanggil lestari. Okey, tempurung. Ini tempurung dididihkan untuk dibakar untuk mendidihkan air. Maknanya tempurung itu digunakan untuk buat steam di kilang. Okey, sabut. Sabut ini boleh juga dijadikan fiber, serat. Jadi bolehlah dibuat pakaian pun boleh. Boleh dibuat penyapu. Okey, lagi satu, ada beberapa kilang, tempat buangan. Ini kilang sawit. Jadi sisa tu kan, minyak-minyak sabut kotor apa semua tu dibuang ke kolam dan diurai oleh bakteria dan menghasilkan gas metana. Ada setengah kilang, gas ini diperangkap. Ditutup pakai canvas atau bekas, diperangkap dan gas ini kompres, ditekan, kondensasikan menjadi gas metana cecair. Boleh digunakan untuk sebagai bahan api, dapur gas, ataupun digunakan balik untuk jana kuasa. Setengah-setengah dia digunakan untuk jana kuasa elektrik. Jadi baguslah, maknanya lestari. Okey, ini kalau kita buka sekolah, kita akan buat ini ya. Macam mana membuat sabun daripada minyak. Minyak campur alkali jadi sabun dan gliserol. Minyak kan ada asid lemak. Asid jumpa alkali, dia akan jadi garam dan gliserol. Itu kita tinggalkan. Okey, seterusnya kita lihat molekul sabun. Okey, molekul sabun ada dua komponen, iaitu kepala dan ekor. Kepalanya ini hidrofilik, suka air. Manakala ekornya hidrofobik. Fobia. Jadi bahagian ekor itu takut air. Oke, kita lihat bagaimana tindakan pencucian oleh sabun. Seperti yang kamu tahu, sabun fungsinya menanggalkan kotoran. Dan sabun paling bagus untuk menanggalkan kotoran berminyak. Itu sebabnya kalau kita berminyak, kita guna sabun. Kan? Kalau muka kita berminyak pun kita cuci pakai sabun. Memang, sabun sangat berkesan menanggalkan kotoran berminyak.
Oke, langkah pertama ialah mesti kita larutkan sabun dalam air. Kalau kita ambil sabun, tidak ada air, tidak berkesan, tidak ada faedah pun. Katakanlah kita cuci pakaian kan, letak sabun tidak ada air. Tidak boleh. Jadi langkah pertama mesti letakkan sabun di dalam air. Apa yang berlaku? Oke, sabun akan larut dalam air. Sebab kenapa? Sebab bahagian, kamu ingat tadi ya, bahagian kepalanya kan, suka air. Ini, bahagian kepalanya suka air. Jadi langkah pertama ialah melarut dalam air. Oke. Sikit lagi. Oke, bila kita larutkan dalam air, sabun tadi larutlah. Oke. Oke, seterusnya sabun tadi akan melekat dengan kotoran. Oke, sabun itu bergabung dengan minyak, kotoran berminyak. Ini. Oke. Kamu tengok kepala menghala ke air. Ini kepala ni kan. Sementara ekornya terbenam dalam minyak sebab kepala larut air, ekor molekul sabun tu larut minyak. Selepas itu kita akan gosok. Okey, mesti kita gosok. Sama ada begini tangan ataupun gosok pakai benda kasar. Kalau cuci minyak kan. Jadi bila digosok, maka tertanggallah tadi. Tertanggal sudah kotoran berminyak. Tertanggal dari permukaan. Katakan kain, piring, tangan. Kenapa tertanggal? Sebab dicabut. Okey, kenapa dicabut? Sebab sabun ekornya melekat dengan minyak, larut minyak. Sementara kepalanya larut air. Akhirnya terampailah kotoran itu di dalam air. Okey, kita tengok videonya. Okey, ini video. Okey, ada molekul sabun. Okey, larut dalam air. Okey, bergabung dengan minyak. Bila digosok-gosok tertanggal dan terampai. Simple saja. Larut dalam air, bergabung dengan kotoran berminyak, digosok, tertanggal dan terampai di dalam air. Jadi maknanya kan buih air cucian sabun itu, minyak itu tidak hilang. Di dalam buih itu masih ada sabun. Masih ada minyak. Sebab sabun hanya menanggalkan, bukan menghancurkan minyak. Ingat tu ya, sabun menanggalkan, bukan menghancurkan minyak. Okey, kalau kita tengok balik ringkasannya tadi, ini. Okey, pertama larut dalam air. Molekul sabun bergabung. Bila bergabung, digosok, maka tertanggal. Setelah tertanggal, kotoran minyak tadi terampai. Senang saja. Larut, gabung, tanggal, ampai. Tertanggal sudah kotoran berminyak. Okey, itu saja untuk tajuk sebatian karbon. Habis. Okey. Dan jangan lupa, macam cikgu cakap, tolong tengok video-video ini sebab kita tidak ada pilihan. Kena terpaksa belajar secara dalam talian. Nah, kalau kita sudah ditakdirkan bersemuka balik, kita akan ulang kaji tajuk-tajuk yang kita sudah pelajari.